Kau tanya Cina mana-mana, lupa, dia jawab gitu lah. Yang buat langit apa? Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah. Ya, syirik ini bukan tentang Tuhan, tentang dengan apa pengurusan Tuhan. Dia kata orang lain tu urus juga. Tuhan tu duduk langit tu dia sibuk sikit. Jadi kalau nak rezeki itu kita minta tolong dengan kami selaku lah apa benda tu. Masa Tuhan dia projek besar dia urusnya, buat langit bau minta ke alam tu dia jaga lah. Tapi untuk yang kecil-kecilnya ada wazir-wazir dia. Bila kata itu tu syirik. Di kalangan kita ada juga satu fahaman di Kelantan sana, di mana Tok Wali itu lebih berkuasa daripada malaikat. Di Kelantan. Mana bila Tok Wali itu kata malaikat kena dengar, itu bohong tu. Malaikat tidak berurusan dengan manusia. Dia hanya dapat arahan daripada Tuhan saja. Dia tidak kerja untuk manusia. Dan dia tidak akan dengar kata-kata manusia. Kalau awak kata boleh dengar kata-kata manusia, mana hadis dia, mana ayat Quran dia. Kalau tak ada tu bohong. Sampai mereka kata malaikat-malaikat ni kena dengar kata-kata Tok Wali. Dan Tok Wali dalam dunia ni ada 330 orang. Mati seorang, mati seorang, mati seorang, mati seorang. Itu semua ajaran karut, sesat, menyesatkan. Jadi kalau nak hujan, kena buat kira dengan Mikail. Kita tolong Tok Wali itu, berjil hujan. Atau nak hujan kita sini. Mereka Mikail. Allah. Ada pula kalau kita pusing tubuh, tak hujan. Pusing tubuh, macam-macam. Letak benda sini, tak hujan. Letak benda gini, hujan. Itu semua tu syirik lakon. Allah. Ada di Kelantan sana, nasib baik kita tak kena ribut. Berlaku ribut, ribut berserta dengan hujan batu. Hujan batu sebenarnya. Tetap atas rumah. Lalu seorang kata pada saya, anak dia lah kata pada saya. Dia kata, bapak dia kata, mujuk kita, nasib baik kita tak kena ribut batu rumah kita. Tidak hancur dah rumah orang lain nak belakang, rumah dia tak kena. Kerana saya duduk atas, itu dia Kelantan dia panggil kukuran tu, yang tempat kukunya tu. Kerana duduk atas tu tak kena ribut. Itu syirik kufur kepada Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Dia kata nasib baik saya lama tidak kena ribut batu ni, ribut dan hujan batu. Kerana saya duduk atas kufur. Itu syirik kufur pada Allah Ta'ala. Mati masuk neraka tak keluar. Suai ada semaya tak tinggal ni. Allah, tak pernah lagi undi UMNO dia. Tak pernah lagi. Allah Rabbi ya Karim ya Rabbal Alamin. Ada tak kira macam ni? Sini. Hujan ke, ribut ke, bot ke. Sabit letak benda ni, sabit benda. Sabit benda orang apa tak kira. Maknanya Tuhan tu kena buat kira. Kalau kita letak benda ni, Tuhan tak boleh kena buat kira. Ada benda di situ. Mana ni? Bagaimana Cina percaya? Itu syirik pada Allah. Tak boleh nak urai panjang-panjang ni, tak habis ayat Quran baca. Baca sikit-sikit ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata kepada mereka, dinasihat pada mereka ni orang munafik ni, la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan atas muka bumi. Kerosakan sini ialah mengadu domba. Mengadu domba. Buat bawa mulut dah, bawa mulut. Saya baca kat dia. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka kata mereka itu nak buat baik. Apa maksud dia ayat ni? Gini ya. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ayat ni surah Baqarah turun di Madinah. Sebelum Nabi berakad ke Madinah, orang-orang Ansar ni berperang dengan orang
terdiri pada dua kaum, Aus dan Khazraj. Mereka berdua ni, dua kaum ni berperang beratus tahun, 70-80 tahun berperang. Dan Yahudi Bani Nadir dengan Yahudi Bani Quraisyah tim dengan dua puan berperang. Jadi kita lah, kita dengan DFP, aku dengan MIC, perang. Apabila Islam datang, jadi sahabat Nabi yang orang Ansar tu dia tak ada kitab. Masa dia dalam musyrikin tu dia tidak ada kitab. Dia belajar, dia ikut ajaran Nabi Ibrahim yang tak ada kitab. Ada kitab. Tetapi orang Yahudi ada kitab Taurat. Maka apa-apa hal mereka akan pergi jumpa tu guru mereka. Orang Aus akan pergi jumpa Bani Nadir. Orang pendeta-pendeta Yahudi daripada kaum Bani Nadir Yahudi. Orang-orang Khazraj, penghulu dia nama Sa'ad bin Ubadah, akan berjumpa dengan orang-orang Khazraj, akan berjumpa dengan Yahudi Bani Quraisyah, pendeta-pendeta Yahudi Bani Quraisyah. Jadi apabila Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka ni masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az, iaitu ketua kaum Aus, masuk Islam. Dia kata pada kaum dia, hari ini siapa dia kata mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siapa-siapa tak kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku tak akan cakap dengan dia sampai mati. Dia kata begitu pada kaum dia, lepas tu dia belah. Mengikut hadisnya, sebelum maghrib itu keseluruhan kaum dia itu masuk Islam. Hanya kerana karisma Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni mati dia dalam hadis Nabi belok tiang Arab. Sedangkan Nabi kata Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pun tak gegar tiang Arab bila mati. Tapi Sa'ad bin Mu'az bila mati dia tu bergegar sahabat Nabi. Jadi bila Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, ramai kaum dia tu masuk Islam. Jadi ada yang tak nak masuk. Ni dah buat kita masuk belakang ni, tak boleh masuk dulu lah. Terpaksa masuk ni. Ni dia panggil ni munafik lah. Ni munafik lah. Begitu juga Sa'ad bin Ubadah, ketua kaum Khazraj, masuk Islam juga. Bila masuk Islam, kaum dia tu masuk Islam. Jadi dalam ramai-ramai itu ada yang tak nak masuk. Itu yang jadi munafik. Jadi munafik ada di kalangan orang-orang Ansar. Bukan munafik ada di kalangan orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin ini daripada Makkah, dia tinggal harta dia, rumah dia, ladang dia, di kereta pelik dia, taksi dia, Pajero dia tinggal kat Madinah ni. Nak bawa mari semua dengan lori-lori, nak bawa semua tak boleh. Dah, tak cukup, tak dan nak bawa ni, lari kan. Jadi rumah mereka, rumah sewa mereka, hotel mereka, kedai mereka, kebun mereka, semua sekali dirampas oleh orang Mekah. Jadi rumah mereka dijadikan rumah sewa oleh orang Mekah. Dia bagi ya pokok dia. Nah, rumah-rumah, kebun-kebun. Jadi orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah tak ada yang munafik. Orang Ansar yang dari Madinah itu ada orang munafik. Maka salahlah kata orang Syiah yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi ini ada yang munafik, ada yang besar, yang sahabat Muhajirin lah. Dia kata Abu Bakar, Abu Umar, Osman itu besar tu buat tu. Itu siapa kaya tu? Itu siapa? Katanya ramai di kawasan sini layak batu cik. Jadi la tufsidu fil ardi maknanya apabila mereka jumpa dengan Nabi, dia belanja dengan Nabi, kemudian dia balik jumpa, dia tahu tu guru dia.
Jadi bila balik jumpa Tok Guru dia kata, tak betul tu. Jadi dia pula beritahu sahabat-sahabat Nabi lain, tak betul tu Nabi kita kata. Dia cek dengan pendeta Yahudi. Kalau kita cek dengan Tok Guru ilmu salah ni, cek dengan Yapim. Mungkin cek dengan Yapim. Ada sampai kata ataupun cek dengan Tok Sami, itu kan macam. Tok Sami kata tak betul ni Islam ni tak boleh. Kita dia tu tak boleh. Dia tak merujuk kepada orang beriman, dia merujuk kepada Tok Guru orang hafid. Tapi mereka kata, mereka kata innama nahnu muslihun. Mereka ni nak buat baik, nak cek lah kalau Nabi buat salah, ada silap-silap tu kita betul dia kata. Tu maknanya, faham ni ayat ni nak? Tu dia panggil munafik. Sampai Nabi Muhammad tu sampai. Baik. Ala ketahuilah, innahum humul mufsidun. Mereka itulah orang yang membuat kerosakan. Walakin la yashurun, sedangkan mereka tak sedar. Allah Ta'ala sudah cabut kefahaman agama daripada hati. Mereka tak sedar. Cabut. Buat begini saja, kefahaman agama yang awak semua faham sekarang ni, jadi tak faham balik tadi. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata kepada mereka, aminu, berimanlah kamu kama amanan nas, seperti mana manusia yang ramai itu beriman. Manusia mana ni? Sahabat-sahabat Nabi beriman. Mau kena cantik tu, sahabat Nabi beriman. Jadi sini kalau orang tanya kita, macam mana? Macam mana kita beriman? Kita beriman seperti mana sahabat Nabi beriman. Maka rujukan iman kita mesti rujuk kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada buat tak apa yang kita buat? Kalau dia tak buat, jangan buat. Mudah. Berimanlah kamu seperti mana sahabat Nabi itu beriman. Contoh saya beritahu ni. Ini beritahu minggu lepas ni ada yang baru masuk. Contohnya, kita semayang. Rukun semayang 13. Okey? Rukun ke-12 apa? Salam. Rukun ke-13? Tertib. Gaul muka, rukun ke berapa? 14. Sahabat Nabi ada mana satu ada buat? Tak ada satu. Tapi mereka terkeliru dengan satu hadis lain. Iaitu Nabi bila semaya atas pasir, dia gaul muka. Dia bukan gaul muka, dia sapu dahi. Sapu dahi. Kita ni sampai semaya jenazah tu sapu juga muka. Sudah beri salam, assalamualaikum, ini juga. Maknanya semaya kita tu tak sempurna selagi tidak gaul muka. Kalau kita kosak itu, batal semaya. Kalau kita kosak bahawasanya, kalau selagi tak gaul muka, tak sudah lagi semaya, itu batal semaya. Boleh saya jelaskan? Kalau itu satu doa. Doa? Saya baca doa. Tak. Bukan doa tidak sampai itu. Bukan situ. Doa. Kita masalahnya gaul muka tu tanda bagi sudah semaya. Dan dalam hadis tak ada, bukan hanya sudah semaya gaul muka, tak ada. Kecuali Nabi semaya atas pasir. Tetapi kalau dalam hadis tu pula, siapa-siapa yang semaya ada pasir di dahi, masa semaya tu dia sapu dahi, batal semaya dia. Dalam semaya tu dia sapu dahi, batal semaya. Pula hadis pula. Jadi kita tahu aja tu. Ada kan kita semaya atas kapek ni pun, tapi ada pasir di dahi. Tak pernah kena. Ada pernah kena lah. Kita semaya ada pasir kan. Jadi kita sujud tu kat pasir di dahi. Kalau kita sapu tu, batal. Jangan sapu. Macam ada kalau kahak, kita ambil. Tu tak apa. Tu tak apa. Ada hadis pula. Dia gaul muka, dia tak ada hadis ni. Yang kahak ni, kai sepan ni, meludah pun ada 40 pula dia, bukan sikit, 40 hadis pula saya belajar ni. Jadi saya belajar hadisnya tak ada dah.
Maknanya nak ulang balik ya, kama amanan nas, berimanlah kamu, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti mana sahabat-sahabat Nabi beriman. Jadi kalau sahabat Nabi beriman lagu tu, kita beriman lagu tu. Nah, rujukan kita pada sahabat Nabi, sebab mereka tu belajar dengan Nabi. Orang perempuan, rujukan mereka pada sahabiah. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang perempuan. Orang lelaki, sahabat-sahabat Nabi yang lelaki. Budak-budak, sahabat-sahabat Nabi yang di kalangan kanak-kanak masa zaman dia. Nah, jadi nak kias, kita kias dengan mereka. Dia kata ulama warasat kias ulama ijma ulama dengan kias. Ijma ulama itu ialah ijma sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Bukan ijma sama-sama kita ni, tu ustaz ni, tidak tu. Tidak tu. Berkenaan dengan hukum. Berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan ibadat. Berkenaan dengan cara hidup tu, ijma tu tak ada masalah. Kita kan, rumah kita ni zaman Nabi, dia tak ada tandas dalam rumah. Kita ni ada tandas setiap bilik tadi. Setiap bilik rumah ada tandas. Masa zaman Nabi tak ada longkang. Ada tangki najis saja. Kita oleh kerana tanpa ramai, maka kita buat. Itu tak ada masalah. Itu ijma' ulama di kalangan untuk hidup, cara hidup atas muka bumi. Tetapi ijma' ulama tentang hadis, tentang tauhid, tentang hadis, tentang tauhid, tentang Quran, tentang ibadat, mesti rujuk ijma' itu kepada ijma' sahabat Nabi. Nak beza tu. Jangan buat harum semua sekali, bukan. Nah. Baik, qalu mereka kata, anu minu kama mana sufaha, patutkah kamu beriman seperti mana orang-orang bodoh tu? Jadi mereka kata orang-orang yang beriman bersama Nabi itu adalah orang-orang yang bodoh. Ala, ketahuilah, Allah jawab ni, innahum humus sufaha, mereka itulah orang-orang yang sesungguhnya orang yang bodoh sebenar. Walakin la ya'lamun, sedangkan mereka tak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila dikata kepada mereka alladzina amanu, apabila wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, iaitu sahabat-sahabat Nabi ini. Bila mereka berjumpa sahabat-sahabat Nabi, qalu, mereka kata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka berpaling pergi jumpa setan-setan mereka, iaitu ayah P mereka ni. Ayah P-nya tu Sami dia, apa dia, ustaz-ustaz ngajar ilmu salah ni. Balik jumpa ustaz-ustaz ngajar ilmu salah dia tu, qalu, mereka kata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Ayah P ni, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami terhadap mereka tu nak mempersenda-sendakan orang yang beriman tu, ya, orang Islam. Dia diingat dia pandai tu. Buat kita sebenarnya, kita ni buat dia kerajaan langit. Saya beri contoh yang P tu mudah faham sikit lah. Jadi di kalangan kita ni ada ustaz-ustaz yang mengajar salah. Ada juga. Dia tidak seperti ayat P, dia ada salah sikit. Salah sikit. Maka kita, bila kita rujuk, kita dengar dia kata begini, kita pun jumpa ustaz yang tanya lagi, tanya. Macam saya mengajar ni, saya mengajar berdasar pada tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis. Jadi siapa-siapa yang nak komplain, kata saya, pendapat saya tu salah, nak mari dalil, menunjukkan saya salah lah, saya sanggup terima. Sebelum awak boleh tunjuk dalil itu, kena pakai dulu. Saya kata, saya kata ni berdasar pada dalil Quran. Allah yastahzi'u bihim, Allah lah yang akan mempersenda-sendakan mereka di akhirat. Wa yamudduhum, dan Allah Ta'ala akan membiarkan mereka dalam sesat. Fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, dengan keadaan bengong dia. Biasa
si ayah pen ni orang kata salah, tapi kita ni buat kita. Dia balik jumpa ustaz-ustaz Syiah dia kata gitu. Dia benda sini, kalau sini ya Syiah. Dia takiyah dengan orang Islam, dia tipu. Dia tipu pura-pura berislam. Takiyah. Ulaika alladzina ishtaru ad-dhalalata bil huda. Mereka yang bersifat seperti ini, mereka ambil kesesatan bil huda dengan jual petunjuk. Dia beli sesat, duit yang dia beli itu ialah hidayah. Dia beli dengan hidayah sesat. Wa ma rabihat tijaratuhum, dan tidaklah untung perniagaan mereka itu, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu terpimpin dulu. Masa hidup itu tak terpimpin. Contoh Tuhan nak begini, contoh orang munafik ni. Ini dengar ni contoh ni. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Contoh bandingan bagi orang-orang yang munafik seperti ini ialah alladzina ishtaraw alladzina qadana, yaitu seperti satu orang yang sedang menyalakan api, yaitu sini Nabi Muhammad. Contoh alladzi itu Nabi Muhammad. Qadana itu yang menyalakan api itu ialah Nabi Muhammad yang menyalakan api, yaitu sedang mencerita kepada sahabat-sahabat dia itu berkenaan dengan api situ ialah cahaya api itu ialah Quran. Walamma asabat ma haulahu, dan sahabat-sahabat dia tu, maka tatkala sahabat-sahabat dia ada sekeliling dia mendengar. Jadi likung itulah, api malam kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi datang dengan Nabi bercakap ni. Zahaballahu binurihim, Allah akan tarik balik nurnya. Allah Ta'ala akan hilangkan nur, cahaya itu kepada orang munafik itu. Kerana degil tak nak terima. Nabi Muhammad yang dia tahu tak pernah bohong tu, dia tak nak terima. Wa tarakahum, dan Allah Ta'ala membiarkan mereka fi zulumatin, dalam keadaan gelap, dalam keadaan syirik kepada Allah, dalam keadaan kufur pada Allah. La yubsirun, dan mereka tidak nampak bahawasanya mereka tu duduk tengah buat syirik kepada Tuhan. Awak jumpa orang yakin kan, awak nampak mereka tu tak nampak kebenaran kita beritahu kan? Tak nampak. Kalau jumpa orang yang sesat ni, bila beritahu mereka, kita tahu mereka tu tak nampak apa yang kita beritahu. Dia tak percaya. Awak jumpa orang Kristian, awak jumpa orang Hindu, awak cakap pada dia, awak nampak dia tu tak tahu. Itu dia pada la yubsirun. Summun bukmun, oleh kerana mereka tu tak dapat melihat kerana inabah. Ayatnya ialah surah Amin surah. Walladzi yuriikum Amin mu'min, Amin ghafir. Walladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu Quran, dan dialah Allah Ta'ala yang menurunkan daripada langit rezeki kepada kamu untuk makan, iaitu hujan. Air hujan itu rezeki. Pada air hujan itu tumbuh pokok kayu, tumbuh rumput rapat, lembu kambing makan. Kita hanya makan lembu lah, kambing lah. Pokok tu makan buah dia. Rezeki itu situ. Batang kayu itu kita boleh buat rumah, boleh niaga jual kayu tu pula. Wa ma yatadhakkaru, dan tidaklah akan ambil ini peningkatan illa man yunib, melainkan orang yang nak kembali kepada Allah, nak cari jalan benar. Ni. Kalau orang tak semayang, betul tak betul dia berlaku? Kalau aku tak semayang, tak betul. Dia pasti lagi. Dia sebenarnya kali beza di antara kafir dan Islam tu ialah solat. Jangan kata dia kafir lagi lah. Mulut kita jangan kata.
Dia orang fasik benar. Fasiknya orang buat dosa tak betul. Yang masalah besarnya tak semayang ni, tak semayang, tak puasa ke, zina, minawak apa semua ni, mereka-mereka yang buat ni biasanya tak nak minta ampun. Awak tanya tak percaya. Adakah awak minta ampun awak tak semayang? Dia kata tak minta ampun. Bukan saja tak semayang, Tuhan kunci hati daripada minta ampun dosa tu. Itu masalahnya. Maka caranya ialah, ya Allah ya Tuhanku, berilah hidayah pada dia. Boleh tak? Minta beri hidayah pada dia. Dia masalah besarnya orang yang buat dosa ni, Tuhan tak campur dalam hati dia supaya dia minta maaf. Itu masalah pula. Itu nak buat neraka kekal. Ini masalah kan dah. Jadi cara dia kita ada di kalangan kita ni, adik-adik kita, anak kita, bapa kita, mak kita, bapa saudara, pupu, kawan baik yang kita sayang pada mereka, tapi mereka degil. Tak boleh buat apa, mereka doa. Doa saja boleh. Maka apabila manusia ni sampai peringkat ni, Tuhan kata summun. Orang kata jenis pekak ni, bahasa pekak. Bahasa pekak, pese pekak, bukmun, pese bisu ni, umyul, pese buta ni, fahum la yarji'un, dan maka mereka tidak dapat mencari jalan kembali kepada Allah. Yarji'un kembali situ, kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid, mengesa kepada Allah Ta'ala balik. Kita ni kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, kerana kita ni Tuhan campur dalam hati nak minta ampun dosa. Siapa-siapa yang dah Tuhan campur hati dia, dalam hati dia untuk ampun dosa, maka camlah Tuhan masa kita dicampur dalam hati gitu, Tuhan nak makbul doa kita kalau kita minta ampun atas dosa tadi. Itu tanda dia kan. Kalau kita rasa teringin nak minta ampun tu, minta ampun segera. Jangan nanti dah balik dulu. Balik mandi dulu baru kita minta ampun. Jangan. Masa tu teringat tu minta ampun terus. Lepas tu kita nak balik pula, nak mandi, nak minta lagi tu, minta lah. Masa dibuka hati tu, masa tu Tuhan nak makbul doa. Sebab pada orang kafir, kepada orang yang dosa banyak ni, Tuhan tak campur dalam hati dia minta maaf tu, waktu masalah besar. Ni kena ingat ni. Baik. Au qasayyibin minas sama. Contoh yang kedua bagi orang kafir munafik sini. Kafir munafik di sini. Dia munafik ni ialah orang tak masuk Islam lagi. Itu makna munafik. Tak masuk Islam lagi. Satu ayat Quran kan dia tolak. Ayat Quran ada banyak-banyak. Satu ayat Quran dia tak nak pakai. Islam ke kafir kan? Tak tanya. Islam. Nanti ayat Quran ni dia tak terima satu. Tak setuju saya yang ayat ni tahu tak setuju saya. Macam mana? Nak tanya. Islam. Kafir dah. Sebab ayat Nanti ayat Quran ni tak terima satu. Kafir dah. Bukan banyak. Sebab dia Islam itu dia mengucap dua syahadat Islam. Dia tak sah. Sedangkan dia nanti tak sah. Dia mengucap tak sah. Bagaimana macam orang Arab yang datang menjumpa Rasulullah, orang Arab bertanya kepada dia, saya beriman. Rasulullah belum, kamu belum beriman. Itu ayat lain. Itu ayat lain. Itu orang yang baru masuk Islam. Itu orang baru masuk Islam. Yang saya kata ni, ayat Quran ni kena terima semua sekali. Betul. Kalau tak terima satu, tak setuju. Tak terima satu, tak setuju. Tak kena ni Tuhan buat ayat ni. Besar. Kufur. Murtad balik. Dengan orang munafik. Tak. Kufur tu. Nak kata munafik pun boleh. Munafik dengan kafir ni serupa. Kekal dengan neraka ni. Dia tak keluar neraka ni. Tak keluar neraka ni. Munafik ni orang kafir. Semaya puasa apa pun. Bukankah orang munafik itu ambil yang mana yang suka dia ambil, yang tak suka dia tidak? Itu ustaz kita ajar pada kita.